Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limakhtalifa fihi minal haqqi biiznik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkaulah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Muslimin muslimat yang rahmati Allah, pertama dan utama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi kita pada malam ini. Hari ini merupakan sesi kita yang ke-31 dalam kita mengupaskan kitab Q&A Fiqh Perubatan karangan Dr. Muhammad Rafiqi. Kita masih lagi berada pada bab yang ke-7 daripada kitab Q&A Fiqh Perubatan, dan bab yang ke-7 daripada kitab Fiqh Perubatan ini adalah berkaitan dengan puasa pesakit. Jadi sang pengarang kitab ini dia bincangkan isu-isu semasa yang dihadapi oleh golongan para pesakit yang ada kaitan dengan puasa. Itu merupakan fokus ataupun tumpuan daripada bab yang ke-7. Tetapi sebelum beliau membahaskan isu-isu semasa, isu-isu kontemporari berkaitan dengan penggunaan inhaler batal puasa ke tidak, penggunaan endoskop batal puasa ke tidak, dan banyak lagi perkara yang lain seperti dialysis ni semua, adakah batal puasa ataupun tidak. Sebelum membincangkan berkaitan dengan isu-isu semasa dan kontemporari, beliau terlebih dahulu membahaskan ayat Al-Quran dan juga beberapa perkara pengenalan berkaitan dengan puasa, benda-benda yang basic berkaitan dengan puasa beliau jelaskan terlebih dahulu sebelum beliau membahaskan isu-isu yang lebih kompleks dan yang lebih rumit. Bagi yang ikut kelas kita pada sesi yang lalu, kita telah mengupaskan ayat daripada Al-Quranul Karim, daripada surah Al-Baqarah yang ada kaitan dengan puasa. Jadi sang pengarang kitab ini dia mulakan bab yang ke-7 dengan menukil terlebih dahulu firman Allah Subhanahu Wa Taala yang ada kaitan dengan puasa. Itu telah pun kita syarahkan, kita telah jelaskan pada minggu yang lalu. Pada hari ini kita nak sentuh tentang beberapa perkara-perkara introduction yang ada kaitan dengan puasa sebelum kita akan memasuki ke dalam perbincangan-perbincangan semasa berkaitan dengan puasa pada minggu-minggu yang akan datang. Jadi ada beberapa perbahasan yang kita nak kongsikan pada malam ini sebagaimana yang dirakamkan ataupun yang ditulis oleh sang pengarang kitab ini dalam kitabnya Q&A Fiqh Perubatan. Perbahasan pertama yang kita nak utarakan pada malam ini adalah tentang keterangan tentang puasa, ataupun senang kata adalah apakah makna puasa. Jadi sang pengarang dia mulakan dengan sesuatu yang simple terlebih dahulu. Jadi kata sang pengarang, sebagaimana yang juga dikatakan oleh para fuqaha kita, para alim ulama kita, pengertian puasa boleh dilihat daripada dua sudut. Yang pertama adalah daripada sudut bahasa dan yang kedua adalah daripada sudut istilah. Jadi daripada sudut bahasa, puasa ni ada kaitan dengan makna imsak. Imsak tu ada kaitan dengan makna menahan diri daripada sesuatu. Itu asal maksud puasa daripada sudut bahasa. Kemudian sang pengarang kitab ini dia menukil definisi takrif yang diberikan oleh sebahagian di kalangan para ulama kita berkaitan dengan perkataan puasa ni.
Jadi beliau menukil takrif sebagian ulama yang mengatakan puasa ni daripada sudut istilah adalah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa beserta niat untuk ahlinya daripada terbit fajar sehingga tenggelam matahari. Itu merupakan definisi ataupun takrif daripada sudut istilah para ulama fikih kita. Jadi kalau kita lihat kepada takrif ini, puasa ni ada kaitan dengan menahan diri. Menahan diri daripada apa? Daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Perkara-perkara yang membatalkan puasa yang disepakati oleh para ulama kita antaranya adalah makan. Makan dengan sengaja ulama sepakat batal puasa. Minum dengan sengaja ulama sepakat batal puasa. Mengadakan hubungan sebadan antara suami dan isteri pada siang hari bulan Ramadan, ulama sepakat itu membatalkan puasa. Seorang wanita kalau mengalami haid ataupun nifas, ulama sepakat itu membatalkan puasa. Jadi perkara-perkara yang saya baru sebutkan tadi adalah perkara-perkara yang ada kesepakatan di kalangan para ulama kita yang perkara-perkara tersebut membatalkan puasa. Jadi bab batal puasa ni satu bab yang panjang, especially dengan adanya isu-isu semasa. Isu-isu semasa berkaitan dengan puasa ni banyak sangat. Especially yang ada kaitan dengan perubatan. Kan? Orang kata, Ustaz, saya kalau guna Aimor ni batal tak puasa? Kan? Kalau kita gunakan ear drop ni batal tak puasa? Kalau orang ada asma, kalau guna inhaler ni batal tak puasa? Kalau orang mengambil suntikan ataupun injection pada siang hari bulan Ramadan, batal tak puasa? Kalau orang tu sakit, dia pergi hospital, kemudian doktor masukkan satu alat daripada mulutnya all the way masuk ke dalam perut. Fungsi alat tersebut adalah untuk mengambil gambar, kan, atau untuk melihat perut kita. Jadi dengan dimasukkan alat tersebut melalui mulut masuk ke dalam perut pada siang hari bulan Ramadan, ada tak batal tak puasa? Kan? Kalau sekiranya seseorang itu dia perlu menjalani check up kan, pada siang hari bulan Ramadan, lalu dimasukkan alat yang tertentu, dimasukkan tube yang tertentu, melalui alat kelaminnya ataupun melalui duburnya, adakah itu membatalkan puasa ataupun tidak? Jadi perbahasan para ulama ni, isu-isu semasa yang ada kaitan dengan puasa ni banyak sangat. Itu yang bakal dikupaskan oleh sang pengarang kitab ini towards the later part. Sebelum nak bincangkan benda-benda yang kompleks tu, sang pengarang ni dia muatkan dengan perbahasan-perbahasan yang simple terlebih dahulu, yang mudah terlebih dahulu. Jadi daripada sudut istilah, puasa ni ada kaitan dengan kita menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Bila waktunya kita berpuasa, sebagaimana kita maklum, kita berpuasa daripada terbitnya fajar. Kan? Bila masuknya waktu subuh, sehingga tenggelam matahari. Sehingga masuk waktu maghrib. Bila dah masuk waktu maghrib, kita diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makanlah, minumlah, silakan kan, untuk lakukan perkara-perkara yang sebelum tu tak boleh kerana masih siang hari. Tapi bila dah masuk ke dalam malam hari, waktu malam, waktu maghrib, perkara-perkara yang sebelum itu tidak dibenarkan, tapi dengan masuknya waktu maghrib, kita dibenarkan. Jadi dalam kebanyakan negara, kita akan berpuasa daripada terbitnya fajar sehingga tenggelam matahari. Kecuali beberapa tempat, kawasan dekat dunia ni yang menjadi bahan ataupun ada perbahasan perbincangan di kalangan ulama semasa. Tempat-tempat yang berhampiran dengan North Pole, kutub utara. Kan bagaimana Ustaz kan kalau orang tanya, orang itu tinggal berhampiran dengan North Pole, dan negeri-negeri yang berhampiran dengan North Pole ni, sebahagian di kalangan negeri tersebut, dia akan mengalami beberapa bulan, few months of daylight and few months of night.
kan. Jadi beberapa bulan dia cuma experience siang hari je. Dan beberapa bulan yang lain pula dia akan cuma uh, bertemu dengan malam je. Dan ini berlaku bagi sebahagian negara, sebahagian kawasan, especially yang berhampiran dengan North Pole. Macam mana orang yang tinggal kat negeri ni nak puasa? Kita tiap-tiap hari ada siang, ada malam kat Singapore ni. Kat Singapore kita tak experience lah. Beberapa bulan of siang je. Malam tak datang. Tapi bagi sebahagian tempat dekat dunia ni, mereka experience beberapa bulan of daylight dengan beberapa bulan night time. Itu yang ulama kita berijtihad. Jadi ada kes-kes pengecualian bagi sebahagian tempat. Kalau ada yang macam gini kalau mereka dalam jangka masa 24 jam, mereka cuma ada daylight sahaja, siang hari sahaja, kata para alim ulama, orang-orang Islam yang tinggal di kawasan sedemikian rupa, mereka perlu ikut kawasan ataupun negara yang paling hampir yang mempunyai moderate timing bagi sunrise dengan sunset. Itu merupakan ijtihad pandangan para ulama semasa kita. Perbahasan yang kedua yang diketengahkan oleh sang pengarang kitab ini adalah tentang sejarah pensyariatan puasa. Jadi kata sang pengarang kitab ini, dia kata puasa ini difardukan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Jadi pada tahun kedua Hijrah, lepas Nabi SAW berada kat kota Madinah, barulah difardukan puasa bulan Ramadan. Sebelum itu belum ada lagi puasa bulan Ramadan. Belum diwajibkan. Sebelum itu Nabi SAW kata sebahagian di kalangan ulama, Nabi puasa 3 hari dalam sebulan. Sebelum diwajibkan puasa Ramadan, Nabi SAW puasa Ashura. Jadi bulan Ramadan ni, puasa bulan Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Hijrah. Ketika mana Nabi SAW berada kat kota Madinah. Dan kata sang pengarang kitab ini, puasa ini merupakan amalan umat-umat yang terdahulu. Bukan umat Nabi Muhammad SAW sahaja yang berpuasa. Umat-umat yang terdahulu, sebagaimana yang kita bincangkan pada sesi yang lalu, umat Nabi Musa AS, umat Nabi Isa AS, mereka juga berpuasa. Jadi berpuasa ni bukan satu benda yang baru, adalah sesuatu yang telah dilakukan oleh umat-umat yang terdahulu. Dan puasa juga dilakukan oleh golongan ahli kitab yang hidup sezaman dengan Nabi SAW. Yang kita maksudkan dengan ahli kitab adalah orang-orang daripada kalangan Yahudi dan orang-orang daripada kalangan Nasrani. Mereka juga berpuasa. Jadi orang-orang Yahudi pun mereka ada puasa mereka, orang-orang Nasrani pun mereka ada puasa mereka. Tidak menghairankan kalau mereka ada ibadah puasa, kerana sebagaimana kita maklum, asal agama Yahudi ni, asal agama Nasrani ni adalah mereka ni sebenarnya ada kitab kitab suci yang diturunkan, kemudian mereka pesongkan mengikut iktikad orang-orang Islam, yang kitab Taurat yang ada pada orang Yahudi ataupun kitab Injil yang ada pada orang Nasrani telah dipesongkan. Bukan dalam bentuk yang asal. Itu merupakan iktikad, keyakinan, kepercayaan orang-orang Islam. Perbahasan yang ketiga yang dimuatkan dalam bab yang ketujuh ni adalah hukum berpuasa Ramadan sekiranya tiada uzur. Jadi kata sang pengarang kitab ini, Dr. Muhammad Rafiqi, tiada khilaf pada kewajipan berpuasa kepada sesiapa yang tidak uzur. Tiada khilaf maksudnya tak ada beza pandangan. Wajib puasa. Barang siapa yang tidak ada keuzuran, dia tidak ada valid reason, dia tak sakit, dia tak musafir, maka wajib baginya berpuasa. Kita bahaskan pada sesi minggu lalu,
Ada beberapa keadaan yang dibenarkan bagi seseorang itu untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Antaranya adalah dalam keadaan sakit. Orang yang dalam keadaan sakit, sakit yang melemahkan, sakit yang menyukarkan seseorang untuk berpuasa, maka diberikan keringanan untuk meninggalkan puasa Ramadan. Sama juga dengan golongan yang musafir. Golongan yang musafir, mereka ada pilihan. Kalau mereka rasa mudah untuk mereka puasa, walaupun dalam keadaan musafir, maka boleh mereka puasa, tak jadi masalah. Tetapi kalau mereka musafir dan mereka rasakan yang sukar bagi mereka untuk menjalankan ibadah puasa pada siang hari bulan Ramadan, maka pada ketika itu diberikan keringanan bagi mereka untuk tidak berpuasa. Jadi hukum berpuasa tidak ada khilaf, tidak ada perbezaan pandangan tentang kewajipan berpuasa kepada sesiapa yang tidak uzur. Perbahasan yang keempat yang kita nak kongsi pada malam ini adalah tentang rukun puasa. Puasa ni dia ada rukun dia. Bukan solat sahaja yang ada rukun, puasa pun ada rukun. Antara rukun puasa yang disebutkan oleh sang pengarang kitab ini adalah pertama sekali niat. Penting sangat niat. Nabi SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sungguhnya amalan itu adalah berdasarkan kepada niat. Baik kita nak puasa fardu ataupun nak puasa sunat, wajib bagi seorang muslim atau muslimah untuk ada niat dalam hatinya. Dan sebagaimana kita maklum juga adalah niat itu tempatnya adalah di dalam hati. Kita niat dengan hati. Itu tempat niat. Adapun dengan melafazkan niat, menurut para ulama mazhab Syafi'i, itu tidak menjadi masalah. Kan, untuk kita melafazkan niat, cuma apa yang dilafazkan tu adalah untuk membantu. Membantu apa yang ada dalam hati kita. Yang pentingnya niat tu pada asalnya adalah dalam hati. Dan kata para ulama kita, kalau kita nak puasa, puasa yang berbentuk fardu, puasa yang berbentuk wajib, maka wajib bagi kita untuk berniat puasa sebelum masuknya waktu fajar. Jadi kalau contoh hari ini hari Ahad, besok hari Isnin, kalau saya nak puasa Isnin, letaklah contoh kita berada pada bulan Ramadan, maka wajib bagi seorang Muslim ataupun Muslimah untuk menjatuhkan niat sebelum masuknya waktu fajar. Dia wajib berniat dalam hatinya. Adapun puasa sunat ni ada kelonggaran. Puasa sunat kalau kita terlambat niat pun tak apa. Kan? Kata mazhab Syafi'i adalah sebelum masuk waktu zawal. Sebelum masuk waktu zuhur. Kan? Orang tu bangun pagi. Kan? Besok Isnin sebagai contoh. Malam ni dia tak ada niat apa-apa. Besok pagi bila dah masuk subuh, dia dah solat subuh. Kemudian dia tak makan, dia tak minum. Sampailah jam 10 pagi. Tiba-tiba dia rasa macam nak puasa pula. Kan dia nak puasa hari Isnin. Maka boleh ke tidak? Kata para ulama tak jadi masalah kalau itu adalah puasa sunat. Dengan syarat dia bila masuk waktu fajar tu dia tidak makan apa-apa. Dia tidak minum apa-apa. Kalau dia dah makan dah minum dah tak boleh. Tak boleh nak berpuasa sunat kan? Niat puasa sunat pada hari tersebut. Kena pilih lain hari. Tapi kalau sekiranya dia belum lagi makan, dia belum lagi minum, dia lambat niat, pada jam 10 pagi baru nak niat puasa Isnin, puasa sunat, boleh ke tidak? Boleh. Dan menurut mazhab Syafi'i, ulama mengatakan adalah selagi mana belum masuk waktu zawal, maka boleh berniat. Selagi mana belum masuk waktu zuhur, maka boleh berniat. Jadi itu pertama adalah tentang niat.
Rukun yang kedua yang penting adalah menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Bermula daripada terbitnya fajar sehingga terbenam matahari. Jadi perkara yang kedua yang penting sangat dalam puasa ni adalah seorang Muslim ataupun Muslimah, dia kena tahan diri dia daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh adakan hubungan sebadan antara suami isteri pada siang hari bulan Ramadan. Pada siang hari bulan Ramadan tak boleh buat benda-benda tu. InsyaAllah nanti sang pengarang kitab ini dia akan bahaskan dengan lebih detail, lebih terperinci tentang apakah perkara-perkara yang membatalkan puasa. InsyaAllah kita akan bahaskan pada minggu yang akan datang. Perbahasan yang kelima yang dikongsikan oleh sang pengarang kitab ini adalah tentang pembahagian puasa ataupun kategori puasa. Jadi sebagaimana kita semua maklum, puasa ni boleh dibahagikan kepada dua kategori. Yang pertama sekali adalah puasa yang hukumnya wajib. Manakala yang kedua adalah puasa yang hukumnya sunat. Jadi sang pengarang kitab ini berikan contoh-contoh puasa-puasa yang termasuk dalam kategori wajib. Antaranya adalah puasa pada bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan ni wajib. Antaranya adalah puasa yang jenis kafarah. Pun hukumnya wajib. Ada sebahagian dosa-dosa tertentu yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kita melakukan perbuatan dosa tersebut, kita melakukan kesalahan tersebut, kafarahnya, penebus dosanya kan, adalah dengan berpuasa. Sebagai contoh, suami isteri kalau mengadakan hubungan sebadan pada siang hari bulan Ramadan, maka ada kafarah. Ada perkara yang diwajibkan ke atas mereka untuk melakukannya. Pertama sekali adalah merdekakan hamba. Tapi dekat Singapore konteks, kita tak ada hamba sahaya. So yang pertama ni kurang relevan lah dengan situasi kita di Singapura. Yang kedua yang perlu dilakukan adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi kafarah, penembus dosa, orang yang mengadakan hubungan sebadan pada siang hari bulan Ramadan, mereka wajib kan untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi puasa kafarah ni termasuk dalam puasa yang hukumnya wajib. Di sana ada puasa wajib yang ketiga, iaitu puasa nazar. Seseorang itu bernazar. Sebagai contoh dia mengatakan, kalau aku pas kan peperiksaan ini, aku akan puasa 10 hari berturut-turut sebagai contoh. Jadi puasa-puasa di luar bulan Ramadan pada asalnya tak wajib. Tetapi kalau sekiranya seseorang itu bernazar, kalau dia dapat gini, dia akan puasa, kan? Maka pada ketika itu menjadi wajib baginya untuk berpuasa. So kategori yang pertama adalah puasa-puasa yang hukumnya wajib. Manakala kategori yang kedua adalah puasa-puasa yang mana hukumnya sunat. Ini banyak sangat. Puasa Isnin Khamis, puasa 3 hari pada setiap bulan, puasa Nabi Daud alaihi salam, 1 hari puasa, besok tak puasa, hari yang berikutnya puasa, ya, jadi puasa dia selang-seli. Puasa pada hari Ashura, pada Tasu'a, pada hari Arafah. Kan, jadi kita lihat puasa-puasa sunat ni banyak. Kan? Jadi itu merupakan pembahagian puasa. Perbahasan yang keenam adalah beberapa kaedah umum berkaitan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi sang pengarang dia muatkan beberapa kaedah umum.
Kaedah pertama yang dia muatkan dalam kitabnya adalah setiap perkara yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai perkara-perkara yang membatalkan puasa adalah disandarkan seperti itu. Dalam arti kata yang lain, kalau Allah kata benda tu batal puasa, maka batal lah. Kalau Nabi SAW mengatakan sesuatu perbuatan itu membatalkan puasa, maka puasa akan terbatal kalau sekiranya seorang Muslim ataupun Muslimah melakukan benda tu. Jadi kita kongsi dengan antum di sana rata-rata ada beberapa perkara yang ulama sepakat membatalkan puasa, sebagai contoh makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, mengadakan hubungan sebadan pada siang hari bulan Ramadan membatalkan puasa, darah haid ataupun nifas membatalkan puasa. Jadi perkara-perkara yang disebutkan oleh Allah, perkara-perkara yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itulah perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa. Kaedah yang kedua, bukan semua benda yang masuk ke dalam badan membatalkan puasa. Kan? Tak semua benda yang masuk badan batal puasa. Benda yang masuk badan ni dia macam-macam jenis. Kan? Antara masuk badan adalah kita makan. Kan? Makan, minum, itu memang confirm batal puasa. Tapi di sana ada perbahasan di kalangan ulama kan, kalau doktor perubatan masukkan alat tertentu ke dalam mulut pesakit, alat bukan ubat, dia masukkan alat, kemudian alat tersebut masuk ke dalam mulut kita all the way sampai perut kita. Tujuannya untuk mengambil gambar perut kita, untuk melihat dengan lebih jelas perut kita sebagai contoh. Adakah itu membatalkan puasa? Kata ulama tak batal puasa. Kerana itu bukan makanan, itu bukan minuman. Jadi bukan semua benda yang masuk ke dalam badan membatalkan puasa. Sebahagiannya membatalkan puasa dan sebahagian yang lain tidak membatalkan puasa. InsyaAllah kita akan bahaskan dengan lebih terperinci tentang benda-benda ni, benda yang masuk ke dalam badan pada minggu-minggu yang akan datang. Juga termasuk dalam kaedah yang kedua, bukan semua perkara yang keluar daripada badan ni batal puasa. Kita kalau buang air kecil tak batal puasa. Kita kalau buang air besar tak batal puasa. Jadi bukan semua perkara yang keluar daripada badan kita membatalkan puasa. Itu kaedah yang kedua. Kaedah yang ketiga, kadang-kala perkara yang membatalkan puasa tidak membatalkan sekiranya berkaitan dengan keadaan yang tertentu. Contoh seperti muntah. Orang kalau muntah dengan sengaja, batal puasa mengikut pandangan mazhab Syafi'i. Tapi kalau orang tu muntah dalam keadaan tak sengaja, tak batal puasa. Walaupun benda tu sama, muntah. Orang kalau keluarkan air maninya pada siang hari bulan Ramadan, menurut ulama, sebahagian ulama mengatakan batal puasa. Tapi kalau sekiranya orang tu dia tidur, dia termimpi, kan, sehingga terkeluar air maninya dalam keadaan dia tidak boleh mengawalnya, itu tidak batal puasa. Walaupun dua benda tu lebih kurang sama. Kan? Jadi kadang-kadang dalam keadaan yang tertentu, dalam kes-kes pengecualian, maka sesuatu yang dalam keadaan biasa membatalkan puasa, tapi dalam keadaan yang tertentu dia tidak membatalkan puasa. Itu merupakan kaedah yang ketiga yang dikongsikan oleh sang pengarang. Jadi sebagai kesimpulan untuk sesi kita pada malam ini, hari ini kita bincangkan tentang 4 topik utama. Kita mulakan dengan keterangan tentang puasa, tentang makna puasa daripada sudut bahasa dan istilah. Kemudian kita kongsikan tentang sejarah pensyariatan puasa. Puasa difardukan pada tahun kedua Hijrah. Kemudian kita beralih kepada perbahasan tentang pembahagian puasa. Ada puasa yang hukumnya adalah wajib dan ada juga puasa yang hukumnya sunat. Dan yang keempat, kita kongsi dengan antum beberapa kaedah umum yang ada kaitan dengan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Itulah beberapa perkara yang telah pun kita kongsikan untuk sesi malam ini. InsyaAllah pada minggu yang akan datang kita akan bahaskan tentang perkara-perkara yang lain
yang ada kaitan dengan puasa. Kalau sekiranya terdapat kebenaran dalam apa yang saya sampaikan, itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya terdapat kesilapan, kesalahan dalam penyampaian, itu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepadanya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.